Assalamualaikum semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan ini dibentuk untuk mewujudkan perpaduan negara. Dasar ini telah menjadi garis panduan masyarakat untuk membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Jadi, jom kita lihat tentang sejarah pembentukan dasar ini. Pada mulanya, dasar ini telah digubal dan diakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Apa fungsi Kongres Kebudayaan Kebangsaan ni? Kongres ni kita boleh anggap dia sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat pada tahun 1956. Seterusnya kita mesti tahu tentang 3 prinsip utama yang menjadi teras bagi Kongres ini. Prinsip pertamanya ialah kebudayaan rakyat yang berasal dari rantau Melayu. Prinsip kedua pula ialah unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Hasilnya, Malaysia kini terkenal dengan kepelbagaian budaya. Akhir sekali, mereka menjadikan Islam sebagai unsur yang sangat penting di Malaysia. Hal ini dapat kita lihat sekarang bahawa agama rasmi di negara kita adalah agama Islam. Apakah maklumat utama pembentukan dasar ini? Pertama sekali, dapat mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Selanjutnya, maklumat kedua adalah memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan antara rakyat. Maklumat mereka yang terakhir adalah memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Secara mudahnya, mereka mahu taraf kehidupan rakyat meningkat ke arah yang lebih baik di samping dapat memberikan sumbangan kepada negara. Agensi pelaksanaan. Tahukah anda bahawa kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan dengan dasar kebudayaan kebangsaan juga terlibat dalam pembentukan dasar tersebut? Sebagai contoh, terdapat Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan Majlis Kebudayaan Negeri. Di samping itu, terdapat Citra Warna Malaysia. Dasar ini dijelmakan melalui program seperti Citra Warna Malaysia. Program ini mula dianjurkan pada tahun 1999. Mereka mengadakan peragaan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Akhir sekali, penggiat budaya yang terhasil daripada dasar kebudayaan kebangsaan. Antaranya kita ada Azhar Aziz yang terkenal dengan tokoh budayawan. Tidak kurang juga kita ada Lim Swee Ting yang terkenal dalam bidang kesusasteraan. Mereka berjaya menaikkan nama Malaysia dengan sumbangan-sumbangan dengan hasil karya mereka sendiri. Jom kita sambung dengan subtopik seterusnya iaitu subtopik 75 yang bertajuk sukan sebagai alat perpaduan. Sukan merupakan salah satu medium yang dapat memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional di negara kita serta memberikan sumbangan untuk kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Di sini kita ada sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Sukan di sekolah adalah aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan bagi memupuk perpaduan setiakawan dan berpasukan. Biasanya pihak sekolah menggalakkan sukan melalui dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan, remove dan kejohanan olahraga tahunan sekolah. Dengan langkah ini, pihak sekolah dapat memberi peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan untuk kepentingan masa hadapan. Seterusnya, Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun MASUM 1974. Majlis ini mengadakan pertandingan antara penuntut dan staf universiti tempatan. Mereka dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional antara satu sama lain. Selain itu, ia merupakan medan untuk atlet menunjukkan bakat mereka dalam bersukan. Selepas itu, kita ada Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Penyertaannya biasanya disertai oleh 13 negeri dan juga wilayah persekutuan. Ia bertujuan untuk mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. Gambar ini menunjukkan SUKMA pertama yang diadakan di Kuala Lumpur dari 19 hingga 26 April 1986, disertai oleh 3,849 atlet dari serata negeri.
Penganjuran sukan. Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa. Dengan ini, sukan berjaya dibuktikan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Contohnya, negara kita berjaya menganjurkan hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas dan sukan SEA. Langkah ini memerlukan komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan bagi mendapat pengiktirafan banyak pihak. Yang kelima adalah kejayaan Malaysia kebanggaan bersama. Pencapaian negara dalam banyak pertandingan sukan antarabangsa adalah hasil daripada kerjasama pelbagai pihak. Ia merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Jadi jelaslah bahawa sukan ini penting untuk membentuk kerjasama dan perpaduan dalam pasukan bagi mencapai kejayaan. Buktinya, negara kita pernah meraih kemenangan dalam pasukan bola sepak Olimpik Moskow 1980, sukan Paralimpik, badminton Piala Thomas dan renang. Sebagai contoh, kita boleh ingat kembali bahawa dulu terdapat kejayaan pasukan hoki kebangsaan di pertandingan hoki Piala Dunia pada tahun 1975. Selain itu, terdapat pasukan bola sepak kebangsaan yang berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik Moskow pada tahun 1980. Akhir sekali, terdapat juga pasukan badminton Malaysia yang menjuarai Piala Thomas pada tahun 1967. Semuanya ini adalah berkat hasil kerjasama antara satu sama lain. Laungan Malaysia boleh. Ia merupakan bukti patriotisme dan sokongan rakyat Malaysia dalam bersatu padu untuk kejayaan negara. Slogan ini asalnya untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah Piala Thomas pada tahun 1992. Walaupun pada mulanya slogan Malaysia Boleh itu berasal daripada pemasaran syarikat Nestle, namun atas sesetengah isu, ia menjadi slogan ikonik negara. Dalam pada itu, terdapat peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Peranan organisasi dapat meningkatkan kecemerlangan sukan pada peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama, ia memerlukan penglibatan jurulatih, pegawai teknikal dan pengurusan dari pelbagai kaum untuk kesejahteraan bersama. Akhir sekali, kepimpinan berwibawa. Tanpa pengurusan dan ketokohan pemimpin sukan, jurulatih, pegawai dan atlet yang baik, kejayaan sukan sukar diperoleh. Selain itu, penglibatan kerabat raja, ahli politik sebagai presiden juga dapat memberikan banyak manfaat pada atlet sukan negara. Contohnya, Sultan Azlan Shah iaitu Presiden Persekutuan Hoki Malaysia. Peranan mereka juga penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Saya harap sesi pembelajaran kita dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.